Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in. Allahumma ya rabbana ya sami'ad du'a isrif 'anna syururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada kita bacanya iaitu kitab sakut paut dengan mustalahil hadis, iaitu kitab guru kita As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis, kita baca mari sapakan kepada soalan yang ke-87. Soalan yang ke-87. Setelah daripada kita bercakap masalah hadis-hadis maklub dan ada kisah kita nak beramal dengan hadis dhaif, dan apakah makna perkataan Imam Ahmad, Imam Abdul Rahman ibni Mahdi, Imam Abdullah ibnul Mubarak dalam perkataan yang dia kata apabila kita itu meriwayatkan hadis tentang masalah halal wal haram, dia itu bersangatan dan beringat apabila dia riwayat tentang masalah kelebihan amalan, dia itu pun memudah, tidak jadi menyusah dalam masalah letakkan syarat-syarat nak menerimakan hadis. Apakah maksud dan apakah syarat-syarat kita nak beramal dengan hadis yang dhaif? Syarat orang nak beramal dengan hadis dhaif tu apakah dia? Maka telah kita beri ulasan jawapan huraian pada perjumpaan kita yang telah lepas. Hari ini insya-Allah kita nak tengok soalan yang ke-87. Soalan yang ke-87, mari kita tengok makna, mari tengok soalan apa pula.
Dia kata ma ma'na hadithi la aslalahu. Apakah hadis? Apakah makna bercakap pe alim ulama? Tak kala ia dengar, ia tak kala ia bercakap kata hadis la aslalahu. Hadis tu tidak ada asal baginya. Apakah makna hadis tidak ada asal? Di sisi ulama'il hadis macam mana? Nah, macam mana? Apakah dia? Maksud gapo supaya nak wi kita orang mengaji belajar ni boleh ambil faham dan reti. Dia kata makna hadis la aslalahu tu jawabnya maknahu la isnadalahu. Tidak ada sanad baginya. Makna kata hadis yang tidak ada rantaian nak bawakan sampaikan kepada perkataan. Kita kecek mudah-mudah gak nak wi mudah faham, nak wi mudah kita itu dapat ingat hadis. Hak orang kata hadis tidak ada asal tu makna hadis tidak ada kepala. Kepala dia iaitu sanad. Nah, sanad tu tak ada. Apabila kata hadis itu tak ada sanad, maka bagaimana kau nak jadi hadis tu jadi boleh buat tepat gantung? Boleh kita nak ambil dia buat hujah dan boleh kita nak pegang dengan dia di dalam urusan agama? Tak boleh. Tu nak we kita faham kata hadis la aslalahu. Kalau ulama bercakap makna kana? Makna hadis tidak ada sanad baginya. Tidak ada apa? Tidak ada sanad baginya. Apabila tidak ada sanad bagi dia, maka kita pun tak sah ambil lah. Kalau kita jadi orang mengajar orang, jangan ambil hadis umpama tu mari duk mengajar masyarakat. Kalau kita jadi alim ulama, jangan kita tulis buh dalam kitab. Malaikat jalan ni kita nak menyata. Kata hadis ni tak ada sanad nah, hadis ni tidak ada asal nah, tak apa lagu tu. Nak wi kita jelas kata istilah ulama kita bercakap tu kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam nak faham bercakap pe alim ulama ni kita nak tupai alim ulama pula selapis lagi untuk nak faham gapo kalau cakap pe mereka itu dengan itu percakapan. Tu nak kita faham. Hak kata lagu ni qala lahu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Telah berkata akan ining pendapat ni oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Imam Ibnu Taimiyah nama Ahmad anak Abdul Halim anak Abdul Salam At-Taimi, yang dia itu beranak pada tahun 991 Hijriah, meninggal pada tahun 728 Hijriah. Dan orang yang buat kira dengan dia, yang ambil dia tu sebagai apa nama sebagai tokoh dan sebagai orang yang kita boleh ambil faham daripadanya bukan biasa. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tuai kitab Fathul Bari pun ambil dia. Sebut di dalam apa nama kitab Fathul Bari. Imam Sakhawi sebut Ibn Taimiyah buat hujah dengan perkataan dia di dalam kitab Maqasidul Hasanah. Dan Imam Mulla Al-Qari pun ambil juga dia sebagai hujah. Maka ulama-ulama Imam Sayuti dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh alim ulama hak Kamadian ini wak kira dan buat hujah dengan perkataan Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Adapun tuduhan yang dituduhkan
akan Ibnu Taimiyah dengan beberapa tuduhan itu adalah keluar tubik daripada kejahilan orang yang bercakap dan tidak ada kesedaran dan tidak ada keadilan daripada orang-orang cakap itu sendiri. Itu patut layak bagi orang mengaji, orang belajar kena mengambilkan sikap, mengambilkan pendirian yang sebagai pendirian yang insaf, ada kesedaran dan adil dalam arti kata nak menentukan perkataan kita terhadap dia. Contoh daripada alim ulama kita yang ambilnya perkataan Ibnu Taimiyah ni buat hujah dan buatnya tempat yang nak memahamikan urusan agama ni iaitu Imam Ibnu Hajar. Ambil perkataan Ibnu Taimiyah sebagaimana ada dalam kitab Fathul Bari Darul Rayyan juzuk yang ke-6 muka 289. Siapa ada tenaga rajuklah. Nak rajuk dalam gapo pun ikutlah. Dalam kitab ke, di dalam hasubiyah ni ke, dalam telefon ke, dalam komputer ke, apa pun tak ada masalah lah yang kemewahan kemudahan yang Allah Taala bukakan kepada kita. Perkataan bunyi katakan perkataan bunyi kata kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Didapati Allah Taala itu ada dan tidak ada sesuatu pun serta dengannya. Tidak ada sesuatu serta dengannya di sini maksud macam mana? Yakni maksud tidak ada makhluk dengan Allah Taala. Adapun sifat Allah Taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Taala, zat Allah Taala itu sedia dah. Nampak tu tak? Bukan mana kata zat yang sunyi daripada nama, sunyi daripada sifat, sunyi daripada perbuatan, sunyi daripada hakikat dia, itu bukan. Itu bukan. Kita faham jadi jelas masalah tu. Kemudian kana Allah wala syai'a ma'ahu. Lepas pada tu perkataan bunyi kata mana? Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Ni pendapat ning ataupun perkataan ning bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya perkataan sahabat, bukannya perkataan tokoh a'immah. Nampak tu tak? Daripada ahli sunnati wal jamaah. Perkataan wa huwal an ala ma alaihi kan ini orang panggil perkataan yang Imam Ibnu Hajar katakan wa hiya ziyadatun, dia itu adalah tambahan. Dengan molek kita perhati baik, kerana wa huwal an ma alaihi kan ini orang-orang yang bukan ahli sunnati wal jamaah, yang duduk di atas bantasan ahli sunnah, suka ambil wak hujah untuk membantahkan sifat perbuatan Allah Ta'ala. Sifatul af'al, ia akan wari perkataan ning lah untuk membantahkan Tuhan itu nak buat gapo dengan makhluk dia, ia gunakan perkataan wa huwal an ma alaihi kan, wa huwal an ala ma alaihi kan. Perkataan Ibn Hajar katakan dengan molek berarti baik supaya perkara ni tidak memunahkan pegangnya kita. Tak jadi memunahkan pegangnya kita, tak jadi kelang kabut dalam masalah kita nak faham urusan agama. Dengan molek berarti baik. Imam Ibn Hajar kata wahiya ziyadatun. Ini tambahan ni laisat fi syai'in. Tidak didapati pada mana-mana min kutubil hadis, daripada kitab-kitab hadis. Dengar? Ayyuhas sunniyun, wahai ahli sunnati wal jamaah, berarti molek dengan baik Imam Ibn Hajar tak muwafaqah, tak jadi sejalan dengan jalan ni mereka yang nak menolakkan daripada Allah Ta'ala perbuatan Tuhan. Dengan dakwah kata baru tu, mereka akan bawa datang hujah ni wa huwal an
ala ma alaihi kan. Ni perkataan ni. Ibnu Hajar kata ini tambahan ni tidak didapati pada mana-mana daripada kitab-kitab hadis. Apa Ibnu Hajar kata kitab-kitab hadis? Kerana hadis ni apabila royak kata hadis, pasti kena kembali klik kepada kitab hadis. Kalau kata fiqh kena kembali itu kena kepada kitab fiqh. Kalau kita kata kitab akhlak ataupun kitab nama gapo tasawuf ke gapo kena kembali klik pada kitab dia. Kitab tafsir kena kembali klik pada kitab. Perkataan hak sakut paut dengan ilmu tafsir kena kembali klik pada ilmu tafsir, kitab tafsir. Maka Ibnu Hajar kata ziyadah ni tambahan ni wa huwal an ma alaihi kan ni tidak didapati mana-mana pun daripada kitab-kitab hadis. Pak kita boleh percaya setara mana kepada Imam Ibnu Hajar? Boleh percaya kerana dia satu ahli. Apa makna ahli? Makna ada kebolehan dan dia itu khusus, takhassus. Takhassus makna kan? Makna dia itu balik hadis ni diakui oleh ulama kata dia tu lepas mata dia. Lepas mata dia. Nampak tak? Dia tahu kata ini tambahan tak ada dalam kitab hadis. Pas dia kata tak ada, cuba kita cari dalam Google tengok hak baru ni. Ibnu Hajar kata tak ada dalam kitab hadis mana-mana. Cuba kita cari dalam Google. Kita takut tak gerak lagi tengok belakang ni, tak ada kemampuan lagi tengok belakang. Cuba cari dalam Google tengok. Sekarang lah ni alhamdulillah tak apa dah tengok dalam Google, dulu tak boleh. Nampak tu tak? Kita bukan iktimad di atas Google. Akan tetapi nak cek perkataan melalui dia tu nak cari kitab ke, nak carinya apa nama perkataan ulama ke, dengan cepat tu kita guna dia tu tak ditegah dalam agama kita. Nampak tu tak? Supaya hak sekarang ni nak tengok gambar Syekh Muhammad anak Abdul Wahab, kita tengok dalam Google masalah. Tu makna tu tak apa dah tu. Dulu tak boleh lah. Tu tak apa. Tak apalah. Kita nak tahu kata Imam Ibnu Hajar kecek ni betul ke tak? Cuba kita pergi cari tengok. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Pendapat perkataan tu. Ibnu Hajar kata tak ada lah kita hadis mana-mana pun tak ada. Tu dia. Lepas tu Ibnu Hajar ni dia kata gitu. Dia wari pula seorang tokoh ulama nak ayat kata aku kata ni bukan seorang aku. Dia kata lagu tu nanti Ibnu Hajar, wahai imam, nabbaha ala zalika allamatu Taqiyuddin, Pia Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Makna kata Nabbaha mana beri peringatan di atas dimakian itu. Dimakian kata wa huwal an ala ma alaihi kan, tidak ada dalam kitab hadis sebuah mana pun tak ada. Tu katakan oleh pia yang beri peringatan ni Allamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni kena zalim kat orang. Saya sendiri pun berasa kata dendam masa kita tak kenalkan Imam Ibnu Taimiyah. Saya sendiri tak nak kena ayat orang lain, kita sendiri. Sebab kita kena tarbiyah kata dia tak molek, dia ni mujassimah, dia musyabbihah, dia gitu. Dia kata Tuhan turun supaya turun dia daripada member dia gitu. Banyak cara daripada kita tu hasil ilmu umpama tu. Apabila kita ni berasa kata nak membukakan diri kita, berasa kata nak buka diri kita sikit kata apa begitu lalu tu, sedangkan ulama-ulama lain ni pakat terimakan dia, ataukah sungguh kaya bercakap lagu tu kan macam mana? Kita mula taftish, makna apa? Mula cari, mulanya kita lihat, mulanya kita tengok, mulanya kita buka pandangan. Didapati kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ni bukan sebagaimana apa yang didakwa yang dikata. Ini zalim. Kita ni minta ampun daripada Allah Ta'ala terhadap hak dia. Nak pergi maaf dia, nak maaf apa lagi dah. Sebab kita dengar daripada orang-orang Rafidhi, orang-orang Syiah,
Nah, orang-orang hak besen wahdatil wujud, Tuhan dengan makhluk benda tula, orang-orang ahli bidah wal ahwa dan sebagainya dok royak perkara-perkara yang bukan-bukan ni kita percaya sebab kita tak ada tengok sendiri. Apabila kita tengok dalam kitab Majmu' al-Fatawa, tengok di dalam Minhajus Sunnah, tengok dalam Darut Ta'arud, tengok di dalam Istiqamah, tengok dalam kitab-kitab yang lain lagi. Kebanyakan mu'azzam dia tu kitab-kitab imam tu ada di tangan kita hingga hak makhtutat dan lain-lain lagi punya hasil bagi kita. Maka kita didapati kata bukan. Dia bukan sebagaimana dakwa orang-orang duk kata. Nampak tu tak? Sebagai orang-orang duk kata. Ini boleh kita cakap dengan cara jelas. Tak ada disusuk-susuk dah sekarang lah ni. Kerana ilmu tu terbuka. Nampak tak? Ilmu terbuka. Malaikat kita mengkatukkan diri kita tak mahu nak buka. Hak tu hak kita. Tu tak salah orang lain. Itu yang hak kita. Kemudian Ibnu Hajar katalah mana? Kata lagi, nabbaha ala dhalika allamatu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah wa huwa musallamun fi qawlihi, dan pendapat ini diterima, musallam, diterima. Makna Ibnu Hajar terima pendapat Imam Ibnu Taimiyah, tak sama dengan tak Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar ni tolak Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Banyaklah perkara-perkara yang tak benar tadi itu. Wa huwa musallamun fi qawlihi, dia ini diterima pendapat ini daripada perkataan wa huwal an ila akhirih. Daripada perkataan wa huwal an ila akhirih itu tu Ibnu Taimiyah kata sungguh. Ibnu Hajar pun mengaku lagu tu. Hak lain-lain pun sama tu ayat ini ada ni, pendapat ni ada dalam Fathil Bari, syarah sahih Imam Al-Bukhari. Nampak tu tak? Maka kita terima Ibnu Taimiyah bukan makna kata kita terima waktu ya terima orang lain tak ada terima, tak bukan lagu tu. Nampak tu tak? Tu bukan lagu tu. Sebab itulah kita kena ambil tahulah perkara-perkara yang ulama kita nak royak kita tahu di sini supaya nawi kita tu jadi jelas. Nawi kita tu jadi jelas, nawi kita tu jadi faham tentang masalah yang Allah Subhanahu wa taala hendak nawi kita itu faham. Kemudian seterusnya soalan yang ke-88 pula. Kita berhenti banyak tu dulu insya-Allah tentang Imam Ibn Taimiyah. Kerana takut juga setengah-setengah daripada orang Jawi kita ni ya sapanya ilmu pengetahuan dia macam lain. Nampak tak? Siapa daripada seteru bagi Imam Ibn Taimiyah. Siapakah dia tu menzalimi terhadap Imam Ibn Taimiyah. Tak pernah baca apa kitab dia. Dia kata nak baca, nak pegang pun takut. Nampak tu tak? Tu. Maka kita pegang, kita buka, kita baca dengan hati. Tengok kata dia kata macam mana. Sungguh ke tak? Ukur tengok. Itu perkara-perkara yang kita itu nak tahu. Nampak tu tak? Ada pun orang ada kata huduh-huduh dia tu. Ingatlah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ingat satu hari kita kena pergi jumpa depan Tuhan esok, kita kena panggil dia tu mari. Nah, kalau ia tak benar supaya kita kata, kita dengar daripada orang lain, faham salah terhadap dia, kita dah wah tu. Kena tanggung. Malaikat kita tahu kata ia salah sungguh, tu lain. Nampak kalau ia salah tu makna lain lah kat situ tu. Nak kita faham jadi molek. Kita ni orang ngaji Azhar. Nampak setengah-setengah tak Azhar tak belaga dengan Ibnu Taimiyah. Cuba kita tengok nama seorang Syekh Muhammad Khalil Harras. Syekh Muhammad Khalil Harras ni salah seorang daripada tokoh A'immatul Azhar. Bacalah sejarah tengok. Nah, tokoh ulama Azhar. Dia seorang yang benci sekali pada Ibnu Taimiyah. Tak ada dah. Sampaikan kata dia ni orang pakat tupuk dia. Kalau nak tahu hai Ibnu Taimiyah, lagu mana kesilapan, mari tupuk dia. Satu hari itu, saya nak royak sikit ialah di sini ni. Satu hari itu, dia nak hasilkan darajat doktorah. Darajat doktorah, darajat hak pangkat alamiah ni lah. Pangkat doktor ni. Azhar ngaji pasal doktor. Nampak? Ada doktor, ada magister, ada BA, ada gapo. Tapi nak nisbah pada Azhar, pasti Quran tu kena ada lah. Nah, kalau Quran tak ada, tak boleh kita nak nisbah pada Azhar walaupun habis CJ berapa puluh pun kalau Quran tak ingat, ya tak dibilih.
Tu Azhar yang lagu tu. Baik. Maka orang tolak kepada dia, tutup kepada dia, Tok Guru, cuba tulis sikit. Dok kecek tu banyak dah. Buat risalah doktor tentang hidup Ibn Taymiyah sikit, kata dia salah macam mana tu. Tu dia. Apabila nak buat risalah doktor ni di luar negara ni, pasti kena hipungkan buku. Nak buat tentang Ibn Taymiyah pasti kena cari buku dia. Buku yang tulis tu gapo-gapo kena tak. Hak hasil kita dapat tu depan tangan 100 ke 100, 200 ke 200. Kena tak depan, tilik tengok, baca tengok. Ya baca dalam masa 3 bulan. Sejarah hak Tok Guru kita ayat atas 3 bulan dia baca. Apabila dia baca sudah tu, apabila dia baca sudah tu, jadi tukar pandangan. Hak dia dak dengar daripada orang dok kata kepada Imam Ibn Taymiyah rahimahullah taala ni tak serupa dengan apa yang dia hasil daripada kitab Ibn Taymiyah. Asal nak tulis kitab Ibn Taymiyah tu bukannya manhaj salah. Manhaj salah ke mazhab gapo kata pengarang kita dok kecek ni dah. Nya tulis kata Ibn Taymiyah di atas manhaj hak salaf. Kita tak ada wari di sini, nanti halaqah lain dah. Tempat lain tebal ni boleh. Waktu baik risalah tentang Imam Ibn Taymiyah dok di atas manhaj salaf. Dok di atas manhaj salaf. Itu Azhari 100% tu. Bukan Azhari biasa puja lain daripada Allah lah. Bukanlah ada juga lagu tu. Nampak tu tak? Tu dia. Mana kata tak? Mana kata bukan? Mana kata apabila sebut Azhar dengan Ibn Taymiyah tak belaga. Sebagaimana dak lahun-lahun tu bukan lah. Cuba kita baca sejarah tengok. Baca sejarah tengok, kita tengok sendiri. Tak apa kan? Itu nak kita tahu kata Ibn Hajar ni Azhari. Dia duk syarah Sahih Bukhari dalam apa nama dalam Azhar. Dalam Masjid Azhar, Badruddin Al-Aini tuai kita Umdatul Qari Azhari. Berhujjah dengan Ibn Taymiyah sapakah dalam kitab Raddul Wafir ala man za'ama anna man samma Ibn Taymiyah Syekhul Islam kafir tu, hak bin Nasir tu dalam taqridat, hak depan muqaddimah tu Badruddin Al-Aini tuai kita Umdatul Qari Al-Azhari asli, Azhar sungguh. Dia kata man qala fi Ibn Taymiyah zindiq fahuwa zindiq haqqan. Siapa dia kata Ibn Taymiyah tu munafik, maka dialah munafik. Tu Azhar lagu tu itu apa nama apa yang kata hak asal lagu tu. Ada pun hak baru dok tukar pesing hak lain dah tu. Nampak tu tak? Maka kita nak jalan supaya hak asal tak ada apalah. Tu Ibn Taymiyah adalah Syekhul Islam. Hak lah ni yang nak wear pangkat Syekhul Islam tu baik nak tak di diri dia. Kita tengok siapa dia nak aku. Kita tengoklah dah. Kita tengok kata lagu mana. Itu nak kita tahu kata jangan kita itu zalim lah. Jangan kita zalim terhadap tokoh ulama. Jangan kita zalim. Tak sependapat dengan dia tak apa. Nampak? Tapi jangan kita kata tak ada tok guru. Ibn Taymiyah tak ada tok guru. Ada dengar video. Kalau sebut mungkin dia mau lah. Nampak? Tapi ada kayak kata Ibn Taymiyah tak ada tok guru. La ilaha illallah. Apa gitu lalu? Nampak tu tak? Tak malu ke? Janguk hak bertukar warna dah kagano. Jadi putih dah tak dekat dengan pintu kubur dah tak takut. Buat pun jadi gitu lalu. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang kita nak jelas sini kata Ibn Taymiyah bukan sebagaimana dok didakwa-dakwa oleh orang-orang yang zalim. Itu bukan. Itu bukan. Ni kita nak mempertahankan berapa kali dah kita kecek masalah ni, bukan sekali. Tu bukan sekali. Itu adalah setengah daripada perkara-perkara yang amba nak royak sebagai kewajipan. Tak usah percayalah kata apa yang dikatakan oleh orang yang zalim terhadap Imam Ibn Taymiyah, tak ada piawak kira, tak ada tu, tak ada ni. Itu adalah pendustaan yang tidak ada sandaran yang benar daripada sejarah. Daripada mana? Daripada sejarah al-Islam. Itu dia. Itu soalan yang ke-87. Yang ke soalan 88.
Soalan 88. Kaifa yu'rafu dhabtur rawi? Bagaimana kita nak mengetahui kata seorang rawi tadi itu ingatan dia itu teguh dan bagus? Bagaimana? Nak tahu orang ni ingatan kuat, kita nak hukum macam mana? Ini soalan yang ke berapa ni? Soalan yang ke-88. Pedah gapo kita ngaji lagu ni? Pedah kita nak faham kata ulama daripada cakap mereka. Kita nak faham tak kata ulama? No. Apa bila kita nak faham, kita kena mengajilah cara kita nak faham kata ulama. Kalau kita tak mengaji, bagaimana kita nak faham? Tak gitu? Itu. Katakan no. Kaifa yu'rafu dhabtur rawi? Yu'rafu diketahuikan. Akan berapa? Akan kata ingat seorang rawi tu ya jadi teguh lagi jelas tu macam mana? Mari kita dengar tengok. Yakni yu'rafu bimuwafaqatil huffazi al-mutqinin ad-dhabitin idza tubira hadithuhu bihadithihim. Diketahui dengan muwafaqah. Apa makna muwafaqah? Muwafaqah ni makna kata selaras. Selarah molek, masuk molek. Bagi huffaz, bagi orang-orang hak hafal hadis, hak hebat-hebat tu, yang mutqinin, yang itqan, yang ingat dia tu 100%, ad-dhabitin, yang dia itu ingat kuat. Idza tubira hadithuhu bihadithim. Apabila kita ukur hadis orang ni dengan hadis mereka. Lah mana? Lagu tu seumpama mana misal kata. Aku nak tahu kata aku baca Quran ni darajat setara mana. Cuma baca di atas orang qurra hak boleh sungguh. Ya tahu. Cuba kita pergi baca di atas tokoh qurra hak boleh sungguh. Tengok kata kita baca Fatihah tu lepas ke tak? Ya dek situ. Hak ni pun supa nak tahu kata diri seorang rawi tadi itu dhabit setara mana. Ingat kukuh setara mana. Ambil gi ukur dengan gapo? Ambil gi ukur dengan orang hak lebih ingat daripada dia. Lepas nak buat lagu mana tok guru? Hak ni ulama buat usia dah. Cuma amba dak royak dah kata kita ngaji tahu cara. Kita tak pernah buat sendiri. Kita tengok cara hak orang buat, tapi nak ajar cara tengok. Ajar cara tengok amba tak faham. Tak ada duk payah kali. Misal dengan J. Orang buat siap lagi. Buat siap dah, cuma kita nak tengok tu J tadi ni hak mana? Hak sungguh, hak mana? Hak tiru. Tu. Nak tengok supa, nak cara nak biasa lagu mana? Gitulah, tak kena pergi buat J sendiri. Ya Allah. Nampak tak tu? Ya gitu ya. Hak ni pun sama. Perkataan ulama siap-siap dah. Ada belaka. Cuma kita nak tengok wi panah. Ya kecek gini makna ni. Tengok ni mana gini. Tu tu. Nah. Fa in kanat aghlab hadithihi muwafaqatan li ahadithihim urifa dhabtuhu. Maka jika adalah ghalib hadis hak seorang rawi tadi itu muwafaqah, jadi selaras masuk molek dengan hadis-hadis huffaz, hadis-hadis orang hak dhabit, hak hebat tu, maka nascaya tahulah kata dia tu dhabtuhu. Makna kata dia pun termasuk daripada orang ingat gagah dan kuat juga. Makna kata kena pergi ukur dengan orang hak yang gagah. Gagah pada mana? Gagah pada ingatan dan faham. Tu tak? Dan gagah pada ingat tu nak kita faham. Wa in kathurat mukhalafatuhu ikhtalla dhabtuhu. Dan jika banyak menyalahi hadis seorang itu ataupun dhab ingatan seorang itu menyalahi banyak macam mana? Ambil hadis orang ni, seorang nama Muhammad bin Abdullah masalan. Muhammad bin Abdullah ni tok guru nak cek tengok kata dia ni ingat kuat setara mana. Ambil hadis hak dia tadi itu, mari ukur dengan Imam Bukhari, ukur Imam Muslim, ukur Imam Abu Daud, Imam Ali ibn al-Madini,
Imam Ahmad ibni Ambal, pok tokoh-tokoh hak pesel besar-besar tu, ambil hadis dia, ukur tengok, nampak molek betul molek dengan hadis mereka tu. Apabila kata betul molek, susung molek betul, tak ada jadi menyalahi, tak, kata dia ni termasuk daripada orang ingatan yang teguh lagi gagah, mutqin dalam masalah. Mutqin mana kata ia faham kena, ingat apa tak ada jatuh, itu rupa. Satu lagi, wari hadis ia ukur tengok dengan mereka ini. Apabila ukur mereka ini, didapati hak sin jadi shin, hak ta jadi sa, hak kalimah baris duk bawah tak lah atas. Banyak lagu tu. Bahkan tukar kalimah, bahkan tukarnya tempat duduk jumlah. Maka ikhtalla dhabtuhu. Jadi rusaklah pangkat dia, ingatan dia, keteguhan dia jatuh. Tu dia. Faham tu? Itu nak nampak rupa dalam arti kata apabila dua hadis ni kita kena tengok hak mana. Sebab tu sekuat-kuat lafaz hak Bukhari. Kama diiringi oleh Muslim. Kalaulah kita dengar hadis daripada tokoh alim ulama kata hadza hadisun muttafaqun alaih. Hadis ni muttafaqun alaih. So umpama ada dalam kitab Lu'lu' wal Marjan bagi Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi Al-Misri, dia ni buat kitab nak himpunkan semua hadis yang Imam Bukhari dan Muslim senapak ke. Ya wari lafaz dalam tu lafaz Bukhari. Cuba ukur tengok. Cuba kita ukur tengok. Lafaz ya wari lafaz Bukhari tapi Muslim semakna dengannya. Kerana jawab lagu tu kerana lafaz Bukhari lebih teguh. Tu nak kita faham kata cara ulama dia duk tengok tu macam mana. Tu ya. Baik. Itu soalan yang ke berapa tu? 88. Soalan 88. Yang ke seterusnya soalan 89. Mal hadithul matruk? Apakah hadis matruk? Nah, apakah hadis matruk? Hadis matruk makna macam mana? Apakah hadis matruk? InsyaAllah kita akan mari tengok di dalam pengajian jawab hak kita ni. Dia kata huwal ladzi, hadis matruk tu iaitu huwal hadithul ladzi, iaitu hadis yang yarwihi, yang riwayat seorang rawi akan dia, akan hadis matruk tu pia man oleh mereka yuttahamu bil kadhib, mereka yang dituduh dengan dusta. Mereka yang dituduh dengan apa? Dengan dusta. Kita royak dah kata may yuttahamu bil kadhib ni makna macam mana? Hamba kita tengok dulu. May yuttaham bil kadhib ni satu kalimah, satu pepatah, satu jumlah yang ada makna di sisi ulama ahli hadis. Ada makna. Makna dia itu macam mana? Mari kita tengok. Dia kata kalimah muttaham bil kadhib ni setinggi-tinggi lafaz daripada lafaz kritik ke alim ulama terhadap rawi hadis. Makna kata rawi hadis apabila disifatkan oleh ulama jarhi wa ta'dil, ulama ada cara masalah orang riwayat hadis, kalau orang tu ulama tu sifat kata yuttaham bil kadhib, maka Allah kata setinggi-tinggi kena buku besar. Kalau Ustaz Tani kata kena buku besar, perak kena buku besar, makna kata kena perkara yang tidak dimaaf. Kalau bahasa baik pesing kesalahan hak teruk. Salah hak teruk, curi, bunuh orang, nasallahu taala salam wal afiyah dan sebagainya. Tu. Maka sesiapa yang dikena sifatkan dengan itu perkataan, maka di diri dia tu panggil matruk. Apa makna matruk? Hadis dia tidak ditulis
hadis dia tidak dibuat syahid. Macam mana tidak ditulis, tidak dibuat syahid? Makna kata hadis dia itu tak boleh nak ambil wak kira. Hadis dia tu tak boleh nak ambil wak kira. Lagu mana hadis tak boleh nak ambil wak kira? Kena royak pula. Yakni hadis ini tak boleh kita nak buat hujah. Faham lagi? Hadis tak boleh kita nak buat hujah. Hadis tak boleh kita nak pergi ambil buat pakar dalam hukum agama. Tu mana? Tu makna. Mereka yang kena sifat. Pia sifat. Orang hak sifat tu pia. Imam Jarhi wa Ta'dil. Pia Imam Jarhi wa Ta'dil tu guru. Seumpama Bukhari, seumpama Nasa'i, seumpama Abu Hatim Ar-Razi, seumpama Imam Ahmad ibn Hanbal Syaibani, seumpama Imam Ali ibn al-Madini, seumpama Abu Zakaria Yahya ibn Ma'in dan sebagainya. Tu tokoh-tokoh ulama hak kita sebut, ulama yang nak mari periksa orang hak riwayat hadis. Maka perkataan mereka itu hujah di sisi ulama kita. Kena tunggu tengok dia. Orang ni riwayat hadis ni boleh ke tak boleh kita nak ambil hadis daripada dia. Kena tunggu ulama hak sebut sani itu riwayat kita. Pas pia wari ilmu ulama tu kita, Sakhawi hak wari, Sayuti hak wari, Zahabi hak wari, Ibnu Hajar Asqalani hak wari, Mizzi hak wari, Abdul Ghani Maqdisi hak wari dan sebagainya. Hak mutaakhirin tu. Ambil pada atas turun mari. Hak baru-baru ni banyak hak dah hidup lagi ni pun banyak lagi. Nampak tu dah? Hak dah hidup baru-baru ni pun banyak lagi. Hak mati gidah belum pada kita banyak lagi. Hak wari pendapat-pendapat perkataan-perkataan itu mari syarahkan kepada ummah nak faham. Ni nak kita faham jadi jelas nah masalah mengaji ni iaitu masalah yang pedah bagi diri kita. Pendapat ni kalau kita faham alhamdulillah, tak serupa dengan orang tak faham. Ya lebih orang faham lebih daripada orang tak faham. Orang tahu lebih daripada orang tak tahu. Sebab tu kita menghiaskan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Hadis matruk ni mana? Mereka yang royak tadi itu dituduh dengan kata dia itu dusta. Lagu mana kata dituduhkan dengan dia untuk dusta? Kata ulama yang mensyarahkan perkataan ni, kata dia pernah kecek bahu. Kata dia tu pernah kecek bahu. Ulama pegang mulih kata dia ni dusta. Dusta di atas dia. Dusta di atas mana-mana orang. Bukan dusta di atas Nabi. Kalau dusta di atas Nabi, mari sifat dengan kadzab. Mari hak tu lalu dah. Fulan kadzab. Kadzab mana kata dusta di atas Nabi. Wah dia pelesu. Ada pohon ning maknanya ia kecek dusta. Ulama pergi boleh kata orang ni biasa dusta ni. Ya Allah, kira pagi tu lalu nak ambil hadis daripada dia, tengok sifat dia macam mana. Tu dia. Tengok sifat dia macam mana. Dusta. Ya kena pergi sini. Ulama ya pergi sini. Kemudian wala yu'rafu dzalikal haditsu illa min jihatihi. Tidak diketahui di makian itu hadis malaikat daripada jalannya dia. Mai pada jalannya mana? Jalannya pada jalannya dia. Tu. Makna kata hadis tu mari daripada balik sanad hak dia. Orang lain tak ada biar royak. Maka darajat hadis orang muttaham bil kadzib ni darajat tak ulama alal aqal hak kurang sekali dhaifun jiddan. Rendah sekali. Dhaifun jiddan. Wa emak kesak gi kepada maudhu'. Dia turun gi lagi. Bawah sekali dhaifun jiddan. Dhaif jiddan ni jangan kata masalah pegang ni. Jangan kata masalah halal wal haram, masalah ibadat, ba' fadail a'mal pun tak boleh. Hak tu mengikut kaedah hak sungguh. Bagi orang hak tahu tu dia beringat. Dia beringat sungguh nak sandarkan hadis tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak tahu dia tak rasa takut.
Nampak tak? Supaya tak tahu tentang bahayanya apa nama benda bisa ke kerana dia takut. Tapi kalau dia tahu dia takut. Supaya tak takut lah ni, tak katuk hidung, tak katuk hidung, tak basuh tangan, tak ada tukar pakai ye apabila pergi di hospital, pergi di mana kan. Kelik dok lagu biasa tu. Hak tu. Letih diri, letih keluarga, letih masyarakat, letih kerajaan, letih laku. Kenapa? Kerana dia tak tahu. Ilmu tak siapa. Jadi gano dok jadi gano cara dia. Ya ada cara faham dia lagu tu nyanyi kat dia. Palu kena ya sakit juga. Kita tak maulah lagu tu. Sebab tu kena dok usaha nak faham ya Allah. Sabarlah kita kena pakai sabar. Adik-beradik kita belaka, saudara kita belaka tu bukan orang lain, kita kena sungguh-sungguh. Ni terkadang ke Allah. Nah, kalau hak biasa tu tak apa lagi, hak besing depan, kaki-kaki depan tu tak faham lagi nyanyi. Nah, hak tak faham kaki depan tu nyanyi ke diri, nyanyi ke rakyat, nyanyi kepada masyarakat, nyanyi ke bomo-bomo, doktor-doktor, duk pakar-pakar ye supaya duk di dalam guni. Ya Allah. Kalau dia tu orang Islam bukan orang Islam sekalipun, Allah Taala tu siaplah terhadap puak dia. Nah, Allah Ta'ala siaplah terhadap puak dia. Dia usaha nak jagakan sampai ke khidmat, gerbekan diri dia. Terkadang sampai ke selok. Terkadang sampai ke rebah, terkadang sampai ke meninggal. Kenapa? Kerana nak buat kewajipan hak dia. Kita kena pakat-pakat ta'awanu 'alal birri wat taqwa lah. Nah, pakat-pakat lah, jangan kita pesing kata duk huduh gitu, tak boleh. Nyanyi kat orang. Nyanyi ke diri, nyanyi ke dia, nyanyi ke masyarakat, nyanyi ke anak cucu dan sebagainya. Kalau kena hal ni, Allah Ta'ala assalam wal afiyah lah. Ni nak kita tahu. Kenapa kita bukan bak tu lah nak kecek tu. Wala yu'rafu dhalika al-hadithu illa min jihatihi. Tak ada dia tahu kata hadis ni, malaikat mari pada jalan dia. Wa yakunu mukhalifan liqawa'idil 'ammah. Dan dia itu mukhalafah bagi qawaid ammah. Lagu mana? Hadis hak wari itu menyalahi hadis hak qawaid hak umum. Nah, qawaid hak umum masalan qawaid hak umum dalam agama kita ni lagu mana? Ad-darurat tubihul mahzurat masalan. Benda hak darurat pas ia boleh nak jadi benda hak tak halal atau haram tu jadi lagu lain. Mari hak ni tak boleh, kena mati semata. Dah okey. Lalu mana kita kena calon ke diri? Ya bukan tu. Hadis pasal tu jadi orang-orang hak tak faham agama mana tu nak gantung lagu tu. Dia berasa kata apabila dia gantung kepada hadis lagu tu, dia supaya dia boleh duduk atas udara. Berasa kata dia ni lebih daripada orang lain gitu. Dia berasa mari. Ya syaitan kata dia asuk ke apa nama sahabat tu. Kita tengok pada kitab-kitab ataupun perkataan-perkataan yang mereka nak mengajakkan kepada jalan ni hak pesel-pesel pelat-pelat tadi tu dia guna hadis-hadis tak pakar tu susah jadi payah. Tu nak ayat kata benda yang jadi turun ke jalan yang tahlukah, jalan binasa. Tu itu orang panggil gapo tu, orang panggil kata mereka yang dikatakan oleh ulama kata dia ni muttaham bil kazib. Muttaham bil kazib. Kalau gitu, kalau kita nak faham dengan cara sah lagi, mana kata hadis matruk ni daripada mereka yang ingat dia teruk. Salah. Kemudian salah-salahan yang tidak dimaafkan. Ghalib hadis dia, hadis yang tidak kira oleh para ulama. Riwayat dia ditolakkan oleh ulama dan hadis hak mari daripada jalannya dia ni tak boleh nak bantu dengan mutaba'at wasyawahid. Mutaba'at makna kan? Makna bantuan. Dia seorang hak riwayat. Kamar dia datang 2 3 4 orang pula hak wari hadis selafaz ke semakna dengan dia, tak boleh nak tolong, tak boleh lagu ni. Nah, ataupun syawahid.
Syawahid mana kata ada syahid-syahid dalam hadis. Syawahid mana perkataan dalam hadis-hadis hasan ke hadis-hadis sahih, mari nak bantukan semakna ni. Tak boleh juga. So, seolah kata apa? Seolah kata menyakit ni tak boleh nak berubat. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Pada mata tu, kalau gitu saya hadis tak kena saya. Sebab apa? Hak duk ada ni memadai. Hak duk ada ni memadai, tak kena duk saya gapo dah. Kita amal hak duk ada ni tak padan dah dengan umur kita. Nampak tu tak? Tak padan dah dengan umur kita. Tu nak panjang lebar, nak tengok dalam kitab Tadribur Rawi dalam masalah ni. Tak apalah, kita duduk sini dulu. Cuma saya royak tu, nak ayat kata ambil manu. Ambil manu. Nah, ambil di manu. Sudah situ, mari kita tengok soalan yang ke-90. Soalan 90. Arif hadith al-mu'allaq. Arifil hadith al-mu'allaq. Hadith al-mu'allaq. Mana cuba beri kenal sikit. Cepah sikit apakah hadis muallaq. Hadis muallaq ni gapo? Cepah sikit dah. Hadis muallaq ni hadis gapo? Nak faham tu, mari kita tengok. Hadis muallaq ni hadis gapo? Insya-Allah taala. Ia kata hadisul muallaq ni iaitu huwa ma hudhifa min mubtada'i isnadihi wahidun fa akthar walau ila akhiril isnad. Hadis muallaq ni iaitu hadis yang disapuhkan daripada awal sanadnya seorang rawi ataupun banyak walau sehingga akhir sanad. Mana tak ada sebut langsung sanad. Mari kata qala Rasulullah lalu. Mari dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalan katanya Imam Bukhari, qala al-Imam al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazam kata Imam Bukhari ni bukan sahabat. Takut mana ke Imam Bukhari goyak perkataan Rasul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada sanad. Maka rupa lagu tu apa panggil hadis muallaq. Nampak lagi? Tu nak nampak atas hadis muallaq ni rupa macam mana? Takut kita tu tak faham. Kalau kita faham dah, alhamdulillah. Takut tak faham tu kita kena royak. Banyak lagi orang tak faham. Baik. Ataupun datangnya Imam Muslim ataupun Imam Abu Daud ke siapa apa kata gila di kalangan hak tokoh ahli hadis ni. Royak taqala Abu Bakrin. Berkata oleh Abu Bakar. Memang dah Imam Muslim tak sempat nak jumpa dengan Abu Bakar. Juga Imam Abu Daud, juga Imam Ahmad tak sempat. Tak ada juga Imam Ahmad. Tak ada. Nampak tak tu? Ya tak ada. Lepas tu, macam mana? Tengok. Maka itu rupa hadis muallaq. Itu panggil rupa hadis muallaq. Itu dia. Misal sikit. Saya tak ada bari misal sini. Kita nak misal tengok. Misal hadis ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ada dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kita tawari malam ni. Apalah dok tengok sama dah Sahih Bukhari tu. Nah, dalam kitabus salah. Dalam kitabus salah. Katakan akhrajahul Bukhari, telah mengeluar oleh Imam Bukhari hadis muallaq tu pada kitab As-Salah. Dalam kitab As-Salah. Dalam kitab mana? Dalam kitab As-Salah. Bukhari kata qala wa qala Abu Musa. Bukhari kata katanya aku kata oleh Abu Musa. Abu Musa Al-Ash'ari zahir di sini. Lahana ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Uthman. Maknanya Nabi itu hereknya kain katuknya rukbatain. Rukbah dia ni mana balik paha balik betih dia ni lah katuk. Katuk. Bila dia duk buka panah ke, dia buka betih buka paha dia tu. Nah, buka betih, buka paha dia, duk buka gitulah nah.
Maka apabila masuknya oleh Uthman, dia heret kain tu tutup. Tu tutup. Nampak tu tak? Itu nak royak kata rupa hadis macam ni orang panggil hadis muallaq. Hadis ke apa? Hadis muallaq. Tu. Ada dalam Bukhari? Ada dalam Bukhari. Kita tengok dalam babu as-salah. Babu as-salah. Maka hadis ni katanya ulama itu hadis muallaq. Kerana Imam Bukhari sapuh semua sanad malaikat sahabat seorang, iaitu kena pada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Tu dia. Habis situ. Kemudian soalan yang ke-90 tu habis. Soalan yang ke-91. Hera tu hadis muallaq nah. Nampak dah rupa tu nak nampak gitu dulu mula-mula. Lepas tu nak panjang, lebar lagi, mendalami lagi. Tu kena satu tangga pula, kelas yang dua pula. Ya gitulah cara ngaji. Tapi kalau kita faham dah kelas pertama ni, faham lah. Hadis muallaq, hadis tak ada sanad weh. Bukhari sebut sahabat, Bukhari sebut Nabi lalu. Tu rupa lagu tu. Ataupun sebut tabi'in. We tahu kata tuai hak kata dengan perkataan hak kena royak tu tak pernah jumpa. Nak jumpa lagu mana hak ni mati gila lama, hak ni baru nak beranak, tak ada lagi. Tu. Nah, ayat kata sejarah tu kita kena tahulah. Ni terkadang dua ayat kata apa nama ni? Imam Syafi'i ni anak murid Imam Bukhari. Jauh tu. Nah, Imam Bukhari tak ada pun dengan Imam Syafi'i. Nampak nak berguru tak ada. Dengan Imam Ahmad tak apa ada. Nampak tak? Ni nak ayat kata gapo? Nak ayat kata sejarah kita ni kurang. Buat apa jadi kurang? Kerana kita itu tutup diri kita. Tutup diri kita untuk nak tahu kan sejarah hak jadi kebenaran tu. Kita kena rajin dengar, rajinnya ambil tahu, rajin tanya supaya kejayaan hidup kita dunia dan akhirat. Sejarah ni penting nah. Terutama sejarah Islam hak pasal ni lah. Sejarah agama Islam hak pasal ni. Kemudian pula soalan yang ke-91. Ila kam qismin tanqasimu al-mu'allaqatu wa ma hiya mathil lima taqul. Kepada berapakah bahagian terpecah hadis muallaq ni? Hadis muallaq ni pecah tu berapa bahagian? Apakah dia? Wa mahiyah, bahagian dia tu gapo kata? Mathil lima taqul. Wa rimisal sikit apa hak angkau ayat tu. Sini. Kemudian kita pergi soalan tu nah. Hadis muallaq kita tahu dah terupa macam mana. Kemudian orang tanya kata berapa pula hadis muallaq ni terbagi? Gapakah dia? Cuba ri sikit misal. Mari kita tengok. Dia kata tanqasimu ila qismai. Hadis muallaq pecah pada dua bahagian. Pecah pada dua bahagian. Yang pertama muallaqatun bi siratil jazmi. Yakni hadis muallaq datang dengan perkataan hak pesen jazam. Datang perkataan pesen jazam macam mana? Makna datang dengan fi'il bina maklum. Fi'il bina maklum makna mana? Ada tuai yang kata. Kena tahu kata yang tuai kata tu pio. Bina majhul makna mana? Tak tahu kata tuai yang kata tu pio. Sekadar ada perkataan. Faham lagi? Beza di antara sirah jazam dengan sirah tamrid. Masalan dia kata muallaqat bi siratil jazmi wa muallaqat bi siratit tamrid. Dua sirah ni, sirah mana bercakap pe
hak dipercakapkan oleh alim ulama, tulis dalam kitab, qala ka qila, zakara ka dzukira, rawa ka yurwa. Tu nak kita faham dulu. Nampak? Apabila kata zakara ataupun qala ataupun rawa, harga dia tak serupa dengan kata yuzkar wa yuqal wa yurwa. Harga dia tak sama. Jadi dua perkara ni nak kita faham, kita sebagai orang nak menuntut ilmu pengetahuan ini, mari lagu ning orang panggil sirah jazam. Sirah jazam mana? Mari dengan bina maklum. Sirah tamrid mari dengan bina majhul. Bina maklum makna kata tuai yang kata fa'il tu ada. Bina majhul naib fa'il tu. Nampak tu tak? Tu kita sakut sikit dengan ilmu nahwu tu. Lepas tu kita nak tahu lagi, tanyalah orang hak pandai tu, ya hurai. Terkadang kita ni baru dengar ni, terkadang kita ni tak faham. Akan tetapi saya berasa kata hak dah dengar ni golek ke faham belaka. Nah, golek ke alhamdulillah faham belaka, itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Faham lagi? Jadi hadis muallaq ni ada dua bahagian. Ada hak royak dengan sirah hak pesing jazam, makna kata bina maklum. Ada hak royak dengan sirah bina majhul, orang panggil sirah tamrid. Tak sama tu harga tu. Nah, bukan makna kata ia tak royak tuai tu lah hak tu lah, makna kata ia tinggi pangkat sebab apa? Ia ikhlas. Ada. Dalam ilmu hadis tak kira tu. Nampak tu tak? Dalam ilmu hadis tak ada kira hak tu. Ia kira tuai hak ada tu. Perkataan ni perkataan dia ni. Perkataan ni perkataan siapa? Nisbah pada siapa? Cik boleh. Kalau cik tak boleh, dalam ilmiah, dalam ilmu pengetahuan, tak dikira kata dia itu nak lebih daripada hak cik boleh. Gitu. Kira lagu tu. Nampak tu tak? Tu nak kita faham jadi jelas. Ada pun masalah nak susuk orang hak tu ikhlas tu, hak tu bab lain. Hak tu tak masuk dalam bab ni. Nah, dalam bab hadisiyah ni ya jalan lagu ni. Kita kena faham lagu ni kan. Nampak tu tak? Tu dia nak kita faham jadi jelas. Bukan apa dak. Tu. Mathil lima taqul, bagaimana kita wari dah misal saat ni dalam hadis hak sahih al-Bukhari dalam kitab as-salah, bab Nabi tutupnya paha dia, betih dia tu apabila masuknya gapo? Uthman ibnu Affan. Uthman ibnu Affan. Baik. Lepas daripada tu hak sirah tamrid lagi kita akan bawa datang insya-Allah taala. Lagi kita akan bawa datang. Misal dia ada belaka yang lagi kita akan bawa datang. Mari kita tengok sini dulu sikit. Kemudian mari tengok sikit sini. Kita ambil boleh lagi. Dua lagi pun tak apa. Tengok dua lagi. Hal muallaq ay hal hadithul muallaq dhaifun am sahihun atau sahihun ataupun am sahihun. Orang tanya pula, Tok Guru, hadis muallaq ni sahih ke tak? Dhaif ke sahih hadis muallaq ni? Darajat dia tu hadis dhaif ke hadis sahih? Sebab kita kena kembali ingat atas hadis sahih kena ada berapa syarat? 5. Berhubung sanad, ingat teguh, dan dia itu orang beragama, tidak adanya perbantahan diri dia hadis hak wari dengan orang hak lebih sikah daripada orang hak apa nama panggil kata lebih hebat daripada dia. Yang kelima, jangan ada sebab-sebab yang jadi penyakit-penyakit hadis. Mana tukar ke maklub orang panggil, maknanya tukar sanad ke, makna kata dia itu mudraj ke, masuk perkataan ke, ataupun dia itu mursal ke, mursal khafi ke, bab dia. Nak boleh jadi hadis sahih tu pasti kena sunyi daripada perkara hak tersebut. Kena ada 5 syarat selamat belaka, barulah dinamakan hadis itu hadis sahih.
hal mu'allaqu dha'ifun am sahihun? Adakah hadis mu'allaq tu dhaif ataupun sahih? Bi surati awwaliyah, surah mula-mula kecek dengan cara kasar-kasar. Suratul awwaliyah mana? Suratul awwaliyah mana kita kecek dengan secara sekaligus. Tu bahasa nah. Fal mu'allaqu min qismi dhaif. Kecek dengan cara kasar, hadis mu'allaq iaitu hadis dhaif. Duk dalam bahagian hadis dhaif. Bukan hadis dhaif lalu, duk dalam bahagian tu. Supaya kita nak misal win apa mudah-mudah deh. Misal kita kata orang kita ni orang Selatan. Walaupun muka dia tadi tu serupa dengan orang hak bukan Selatan, tapi kira kasar-kasar orang Selatan dia. Nampak tu tak? Ataupun bahasa. Orang bahasa yang lancar lebih daripada orang orang Bakak lagi kalau kecek sia kan lah deh. Tu bahasa dia tu. Kalau kecek Melayu, orang kecek bahasa tengah, orang Kuala Lumpur orang mana tu kan? Bahasa. Tapi dia tu orang Selatan. Tu gitu. Kecek dengan sekaligus duduk dalam bahagian ni. Kemudian keistimewaan dia yang akan tubik pula lah. Gini. Makna kata hadis mu'allaq ni masuk daripada bahagian hadis dhaif. Duduk dalam bahagian ni dulu. Illa an naqifa 'ala ar-rijal al-mahdhufin. Malaikat jupaknya para ulama orang-orang rawi-rawi hak Bukhari tu hazah tu baik. Nampak tu tak? Tu dia. Pas jumpa sungguh tak? Jumpa sungguh. Biar mari cari Ibn Hajar dalam kitab Taghliqut Ta'liq fi Mu'allaqatil Bukhari. Pada hadis Mu'allaqal Bukhari, hadis mu'allaq dalam Bukhari tadi Bukhari hazah sanad tu Ibnu Hajar Asqalani hak tahu oleh ulama-ulama kita hak Ahmadiyah ni. Belum daripada ni kita tak tahu. Kata pia rati awak lagu tu. Dia pergi cari sanad mari. Riwayat kata Bukhari sanad dia lalu gini. Makna terjumpa sanad hak hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Di mana? Di dalam kitab Taghliqut Ta'liq hak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian dia kata wa min thamma nahkum alaihi bima yastahiq. Bima yastahiq. Daripada situlah kita, mana ulama menghukumkan hadis yang ada dalam Bukhari ataupun hadis hak lain lagi daripada Bukhari, hak tu Bukhari sah ya, Ta'liq tu. Hadis hak lain lagi kalau kita cari jumpa sanad, jumpa ulama kita cari jumpa, hukumlah dengan apa yang mustahak. Mustahak lagu mana kita hukum? Ulama hukum kata ada darajat sahih, darajat hasan, darajat dhaif, darajat bawah ada tu kata lagi kan. Nampak dah tu? Makna kata kita nak pergi hukum sekaligus tu tak boleh lagi lah. Kata apabila mu'allaq dhaif mata. Pada hakikat dia tu. Jangan gaduh. Tapi kalau tanya dengan cara kasar-kasar dia mu'allaq duduk dalam bahagian mana? Dia dhaif. Tetapi ada istisna apabila kita jumpa sanad hak dia. Sanad hak dia kena hazah tu, jumpa. Pas cara nak jumpa, kena mari bab orang panggil dirasah al-asanid. Bukan bab mustalah sajalah. Kena pergi dengan guru lah. Ada guru sekali, ada papai itai, ada gapo, ada kitab, ada gapo boleh kita tengok. Tu orang ngaji hadis. Nampak tu tak? Tu mana orang ngaji hadis je gitu. Soalan yang akhir pada malam ni insya-Allah dia kata hal mu'allaqatul lati fi sahihil Bukhari ala syartihi. Orang mari tanya. Adakah hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari itu di atas syarat Imam Bukhari? Makna kata adakah hadis hak Bukhari wari dalam kitab dia hadis mu'allaq tu di atas syarat Bukhari? Orang tanya. Jawabnya laisat mu'allaqatu allati fi Sahih Bukhari kulliha ala syartihi. Makna kata bukan, jawapan kata bukan hadis mu'allaq yang ada di dalam Sahih Bukhari semuanya
di atas syarat hak Imam Bukhari. Bukan. Ingat molek nah. Mana hadis dalam muallaq, hadis dalam Sahih Bukhari, hadis muallaq ada tak? Ada. Banyak tak? Banyak. Tapi tak banyak sangat. Banyak, tak banyak sangat. Semua tu di atas syarat Bukhari belaka ke? Tak. Tu jawab kita. Sebab apa? Sebab apa boleh kata tak? Li'annahu qad wasama kitabahu. Kerana bahwasanya Imam Bukhari itu tu wasama, makna buatkan pecaman kitabnya dengan mana? Bil Jami'il Musnadis Sahih. Ni kitab Sahih Bukhari nama ni hak sungguh. Nama apa? Al Jami'u Al Musnadu As-Sahihu Al Mukhtasaru fi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Tu Sahih Bukhari namanya penuh tu. Tu nama penuh bagi Sahih Bukhari. Nama penuh bagi Sahih Bukhari nama apa? Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru fi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, dan hari-harinya. Tu nah, ingat dah tu. Apa buh sini nah. Nah, adik-adik tu, pelajar-pelajar, anak-anak tu paduk sini. Nah, apa duk di dalam otak kita. Kata ning lah nama Sahih Bukhari. Kita duk kenal Sahih Bukhari itu kenal cara ringkas, tapi hak ni hak nama je penuh. Maka sebab ulama jawab kata bukan hadis muallaq hak ada dalam Sahih Bukhari itu tu di atas syarat Sahih Bukhari, sebab Imam Bukhari ya tak dah nama dia kata hadis tu pasti kena hadis hak pasing bersanad serta sahih. Nampak tu tak? Maka di sana ada hak Bukhari ni hadis muallaq ya, nanti malam esok kita akan belajar ada apa? Ada hadis yang hasan, ada hadis yang sahih, dan ada hadis yang mari dengan sirah tamrid dalam Sahih Al-Bukhari. Ada mana? Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Mari kita tengok lagu mana cara nak mengaji. Ini kita dok kecek mana? Dok kecek di hadis muallaq. Ada apa hadis musnadah? Hak tu tidak dipertikai kata semua sahih belaka. Nama silap faham pula tu setengah-setengah tu. Nampak tu tak? Hak ni kita nak tengok misal kata macam mana hak ulama nak kata ni. Kata hadis sahih, hak hadis muallaq yang ada dalam Sahih Bukhari tu ya ada hukum suku. Hak mari dengan sirah jazam, hak tu tak syak kata dia sahih. Hak duk pertikai mari dengan sirah tamrid ni macam mana pula? Darajat setara mana? Nah, darajat setara mana? Tu dia. Maka ini pengajian kita. Kita kena turun pergi sebagaimana ulama nak buka bagi kita nampak. Tak usah takut kita selama mangana ngaji dengan alim ulama, kita alim ulama tak usah takut pergi, tak ada masalah. Ya pergi dengan alasan. Pas kita pun ada akal fikiran. Bukan nak boleh terima ikut dia gitu, tak gitu kan? Maka kita pergi dengan halusi sebagaimana alim ulama kita nak royak kita ni. Tu nak royak kita. Macam mana? Kok mana pula? Mari dengan sirah tamrid ni lagu mana di dalam Sahih Bukhari. Nampak? Cuma nak ayat kata hadis muallaq dalam Sahih Bukhari bukan di atas semua tu bukan di atas syarat Sahih hak Al-Bukhari. Syarat Bukhari ya ada. Nah, syarat Bukhari ya ada yang sebagaimana kita telah sebut dah pada perjumpaan belum daripada ini. Itulah sedikit daripada pengajian kita malam ni lah. Sedikit daripada pengajian kita malam ni tentang masalah iaitu apakah makna hadis la aslalahu. Bagaimana kita nak tahu kata seorang rawi itu ingat dia teguh. Apakah hadis matruk, ada apakah hadis muallaq, apa bahagian bagi hadis muallaq. Hadis muallaq adakah sahih belaka, ada ataukah dhaif belaka. Hadis muallaq yang ada dalam Bukhari itu semua di atas syarat dia belaka ke tak? Maka semua kita didapati jawapan dengan cara detail daripada alim ulama kita. Maka malam ni sekadar inilah sahaja dulu nah. Mudah-mudahan kita ditambahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu pengetahuan, dan kita itu boleh beramal dengan apa yang kita mempunyai ilmu pengetahuan. Itu adalah satu amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala redha. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.